Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh pimpinan Surah At-Tanwir, Taman Lentri Batu Kif, pimpinan masyarakat, tuan-tuan, para ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh barakah ini di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkati umur kita, Allah berkati amal kita, dan juga Allah berkati ajar kita. Dan demikian pada bulan Sya'ban Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi mengurniakan kita kesihatan, dan juga masih lagi kita ni terhindar daripada terkena ancaman virus COVID-19 yang semakin hari ini semakin bertambah bilangan mereka yang terkena. Namun Allah masih lagi kurniakan rahmat kepada kita dan keluarga kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mereka yang terkena itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dan seluruh keluarga kita terselamat daripada terkena penyakit ini. Dan mudah-mudahan bebas juga negara kita daripada musibah ini. Dan barangkali pasti ada hikmah di sebalik musibah yang Allah turunkan kepada kita hari ini. Dan demikian juga kita doakan mudah-mudahan negara kita terus aman, stabil, dan juga masih lagi tidak terganggu gugat keharmonian dalam masyarakat kita ini. Dan kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita digunakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin negara kita ke arah jalan yang Allah letakkan, insya-Allah. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya-Allah malam ini kita sambung pengajian fiqh atau fiqh berkaitan masih lagi dalam bab jenazah, berkaitan dengan jenazah. Itu masih lagi membicarakan tentang solat jenazah, yang mana kuliah yang sebelum ini tak ingat lah bulan berapa, bulan 12 kot. Saya 12 tahun lepas ke bulan 1 saya tak pasti, bulan 1 atau bulan 12 kita ada bincang, sebelah 1 kot. Kita ada bincang tentang sedikit pengenalan tentang solat jenazah ini, beberapa kupasan cabang-cabang fiqh dalam mukadimah tersebut. Dan malam ini kita nak tengok kepada rukun solat jenazah itu. Itu tentang tata cara kaifiah solat jenazah, yang mana barangkali kita biasa buat, tapi tak selalu. Biasa buat, tapi tak selalu. Bukan hari-hari kita sembahyang jenazah. Berbeza dengan mereka yang berbeza dengan negara lain, tambah di Mekah dan juga di Madinah, Masya Allah, boleh kata setiap waktu akan ada solat jenazah. Jadi memang dah biasa lah, memang selalu lah. Jadi kita ni mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, kadang-kadang ada solat jenazah, cuma kita tak hadir sebab fardu kifayah. Kita dah bincang sebelum ini. Baik. Jadi ala kuliahan, ia pasti akan berlaku kerana kita pun akan mati, dan kita pun nak solat kita disembahyangkan. Maka demikian, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, maka mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan fardu kifayah itu dengan sebaik mungkin. Kerana itulah penghormatan terakhir kita kepada ahli keluarga kita. Macam mana kita sembahyang fardu sungguh-sungguh, demikian juga kita nak sembahyang jenazah kita kepada si mati yang merupakan ahli keluarga kita itu. Maka sungguh-sungguh agar dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah malam kita tengok sedikit tentang rukun-rukun ataupun kaifiat solat jenazah. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat,
Dalam kitab fiqh manhaji ini disebut 6, tapi dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Imam Syafi'i rahimahullah karangan kami Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala menukilkan ada 7 rukun solat jenazah. Bila sembahyang fardu berapa rukun kita? 13. Sebut satu panjang pula Ustaz. Kadang-kadang tak ingat kita buat. Biasalah. Baik. Ada pun rukun solat jenazah hanya 7 sahaja. Dan lebih kurang separuh daripada rukun sembahyang yang biasa. Maka di sana ada 7 rukun yang perlu kita tahu dan kita fahami bersama. Maka tak cukup rukun ini tidak sah sembahyang tersebut. Rukun ini kalau tidak cukup, maka tidak sah solat jenazah tersebut. Maka rugilah. Tambah kalau kita jadi imam pula, kan? Tak sempurna rukun solat jenazah, maka tidak sah akan solat jenazah tersebut. Dan bukan susah pun, tak susah mana pun, senang saya sembahyang jenazah ini. Itulah sebaik-baik sahabat afdal menjadi imam dalam solat jenazah itu ialah ahli keluarga yang terdekat kepada si mati. Nanti saya akan sentuh di belakang nanti siapakah keutamaan mereka yang berhak untuk menjadi imam. Jangan passing kepada imam masjid itu. Biar kita ahli keluarga terdekat yang menjadi imam kepada jenazah, itu ahli keluarga kita yang meninggal tersebut. Saya akan sentuh nanti di hujung nanti insya-Allah sekiranya berkesempatan. Baik. Pertamanya tuan-tuan, disebut rukun solat jenazah yang pertama ialah niat. Confirmlah niat. Dalam sini disebut yang pertama takbiratul ihram, disebut kaifiat. Tapi dari segi rukunnya bermula dengan rukun itu dengan niat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dah hafal baca di sini kan? Senang. Sesungguhnya amalan itu adalah berdasarkan niat. Maka kalau solat jenazah tak niat, pergi angkat takbir tapi tidak niat solat jenazah itu, maka tidak sah solat jenazah tersebut. Maka niat suatu yang rukun dan juga wajib. Baik. Dan bilakah waktu untuk niat solat jenazah itu? Bila jenazah sudah sampai kita niat, maka sudah tentulah jenazah, solat jenazah itu kita mula niat bila mana mengangkat takbiratul ihram. Sama macam kita sembahyang fardu. Masa niat itu di mana yang wajibnya? Ketika angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Maka ketika takbir yang pertama itulah maka diniatkan solat jenazah itu. Itu meniatkanlah hati, dilalukan, dilintaskan. Adapun melafaz niat sebelum itu sunat, mustahab, kan? Usalli ala hadzal mayyit, usalli salatan janazah, bila usalli ala hadzal mayyit fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala, arba'a takbirat ma'mulah. Itu lafaz itu sunat. Itu tidak wajib. Tapi yang wajib itu di mana? Ketika takbir ihram Allah, di situ dilalukan, dilintaskan dengan cepat, itu niat sembahyang solat jenazah ke atas jenazah ini, solat jenazah ke atas jenazah ini. Dan fardu saja, tak perlu niat fardu kifayah. Kita lintisan hati itu tak perlu niat fardu kifayah, fardu saja pun sudah mencukupi. Tidak wajib meletakkan fardu kifayah. Solat jenazah itu fardu kifayah. Maka kalau nak sebut pun boleh, tak sebut pun tak apa. Tapi dia lintasan cepat saja. Itu niat solat jenazah itu fardu yang mana kita mengikuti imam. Selesai. Itu saja lintasan dalam niat kita. Dan tak wajib kena takyinkan nama jenazah tu. Oh jenazah, tak tahu nama tu saja aku sembahyang jenazah ke atas si fulan bin si fulan. Jenazah tak wajib lah, perlu ditakyinkan. Cukup dengan dia niat ke atas jenazah ini, atas jenazah ini cukup, sudah pun memadai. Sama ada dia dengar tahu lelaki ke tahu perempuan, boleh ke, tak ada masalah. Kalau dia tahu lelaki lagi senanglah, nak mudahkan dia dengan doa. Kalau dia tak tahu atas jenazah ini boleh. Dia untuk dia main lambat, tak tahu jenazah lelaki ke perempuan, orang dah akan takbir dah, kan? Takkan nak tegur orang sebelah, lelaki ke perempuan, kan? Dia tengah semayang. Maka saya aku semayang jenazah ke atas jenazah ini, atau jenazah yang saya aku semayang ke atas jenazah yang diimamkan oleh imam itu.
Boleh tak? Boleh. Bintang satu niat terus dalam hati, bukan dilafazkan, dilalukan dalam hati ketika angkat takbir yang pertama itu takbiratul ihram yang pertama. Tapi kalau dia niat sembahyang ke atas si fulan spesifik, dan dia tak diniat pun atas jenazah itu, dia pun nama saja aku sembahyang kepada si fulan, itu je, dan tidak lintas dalam hati itu untuk jenazah, maka kata para ulama tidak sah solatnya. Tidak sah solat kalau tidak hadir dalam hati. Sembahyang terus sembahyang jenazah, kita hanya sembahyang atas nama dia, tak boleh. Mesti sembahyang atas jenazah. Dia tak sebut nama lah, tak payah sebut nama dalam sembahyang jenazah. Baik, itu yang pertama tentang niat, simple je. Yang keduanya, rukun yang kedua ialah qiyam, itu berdiri. Maka sekiranya mampu berdiri, berdirilah. Maka berdiri seperti mana sembahyang fardu yang lain. Maka sembahyang jenazah ialah berdiri. Baik. Yang ketiga ialah takbir yang ada 4 takbir. Iaitu rukun yang ketiga bagi solat jenazah ialah ada 4 takbir, termasuk takbiratul ihram. Kalau ini berdasarkan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW shalla 'ala an-najashi wa kabbara 4. Itu bahwasanya Nabi SAW telah sembahyang jenazah ke atas Najashi, Raja Najashi, sembahyang jenazah gaib Nabi kepada Raja Najashi ini, maka Nabi mengangkat 4 takbir. Maka tak boleh tambah, tak boleh kurang. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Lambat, lama sangat 4 ni, kita buat 2 cukup lah. Tak boleh mandai tu tak. Sembahyang ni tak boleh kita mandai dapat sembahyang. Baik. Sebab Islam mengajar kita, dalam soal Islam kita ni mesti kena yakin. Akidah kita kena yakin, tak boleh ragu-ragu. Rukun imannya, dalam bab syariahnya ada rukun Islam, kena yakin semua rukun Islam tersebut. Dalam bab ibadat kena yakin, sembahyang tak boleh ragu-ragu. Tak boleh kata rasa-rasa macam ni kot, tak boleh rasa-rasa. Sembahyang mesti dengan yakin, yakin dengan ilmu, mesti dengan ilmu. Jadi dalam bab akhlak pun kena yakin dengan mengikut petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita termasuk golongan-golongan yang salah menafsirkan agama, yang mengatakan apa ni apa ilmu makrifat hakikat ni, kan? Betul, memang ada ilmu hakikat makrifat, tapi ilmu hakikat makrifat tidak boleh menyalahi syariat, tidak boleh menyalahi akidah Islam. Kalau ilmu makrifat hakikat itu menyalahi ilmu syariat, kata tak payah semayang lah, kan? Tak payah semayang, kami dah sampai maqam hakikat, kami semayang pakai niat dah, kan? Tak boleh. Kalau menyalahi syariat yang telah pun termaktub dalam Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi ini hati-hati dengan golongan yang ragu-ragu ni, yang menimbulkan keraguan dalam kita syariat dan juga dalam akidah kita. Yang dia kata kalau semayang pun buat apa, nanti kita masuk neraka. Ini tak payah semayang, tak payah semayang lagi masuk neraka lah, tuan. Sebab Allah kata wailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang lalai daripada mengerjakan solat. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat, kalau dia takbir 5 kali terlupa, bukannya sengaja takbir 5 kali, batal tak sembahyang dia, sembahyang jenazah dari imam telajak 5 kali takbir, maka dia terlupa, maka tidaklah batal, kata para ulama. Tidaklah batal, sebagaimana kalau seorang itu bercakap dalam sembahyang dengan terlupa, sengaja, tak sengaja, bukan dengan sengaja, maka tidaklah batal solatnya. Demikian terangkat takbir yang kelima itu kalau terlupa, kan? Mungkin terlupa, mungkin sedih sangat, jenazahnya lah ahli keluarga kita, maka terlupa kata takbir itu yang kelima dah, maka tidaklah batal sembahyang jenazah tersebut. Dan tak perlu sujud sahwi. Kita tahu sujud sahwi lah, terlebih ni nak kena takbir sujud sahwi lah, tak payah sujud sahwi lah. Soalnya sembahyang jenazah tak ada sujud, tak ada rukuk, tidak ada. Tengok pandai pula, terlebihkan 5 takbir ni, nak sujud sahwi ni tak ada kena sujud sahwi.
Tapi kalau sengaja angkat lebih daripada 4, maka batallah salat itu menurut pandangan yang asah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sengaja tambah, kita tambah 5 lagi, bagus lagi, lagi afdal, boleh ampunkan dosa si mati ni. Tak boleh, batal sembahyang kalau sengaja lebih takbir yang ke-5. Kalaulah imam itu angkat takbir yang ke-5, makmum ikut tak? Jangan ikut lah. Makmum jangan ikut. Maka dia boleh memberi salam, ataupun yang terbaik dia tunggulah imam tu pun memberi salam bersama-sama dengan imam. Jadi boleh dia nak bagi salam dulu, dan boleh juga untuk dia tunggu imam memberi salam bersama-sama dengan imam. Dan takbir yang keempat, takbir ini merupakan wajib. Kalau terluput, kena qada. Kalau terlepas takbir yang keempat takbir ini dia tak buat, maka dia kena laksanakan. Kena laksanakan keempat takbir dalam solat jenazah tersebut. Dan sunnah dalam mengangkat takbir itu ialah dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan hazwa mankibai, separa dengan bahu dan setentang dengan telinga. Ini untuk orang lelaki lah, perempuan dia rapat sikit, perempuan dia buka sikit. Maka itu macam mana kita semayang angkat takbir, itulah takbir dalam solat jenazah. Baik, itu sunnah yang disebut dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah bagi setiap keempat-empat takbir. Allahu Akbar, takbir yang pertama. Allahu Akbar, takbir yang kedua. Sunnah mengangkat tangan. Baik, kemudian letak di mana? Maka letaklah di tempat yang biasa kita letak dalam sembahyang kita lah. Letak di bahagian bawah dada, di bahagian atas pusat. Tempat yang biasa kita letak dalam sembahyang fardu kita. Ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhu kana yarfa' yadayhi al-janazah fi kulli takbirah. Bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan mengangkat tangannya ketika mengangkat takbir solat jenazah. Bagi setiap takbir dia akan angkat tangan. Ini sunnah dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah. Barangkali mungkin ada mazhab lain dia tinggal angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Allahu Akbar, tangannya di bawah begitu saja. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, maka sunat mengangkat tangan. Dan demikian juga dilakukan oleh Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, yang terkenal dengan orang yang sangat kuat mengikutkan sunnah Nabi SAW dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, itu rukun yang ketiga. Itu ada 4 kali takbir. Rukun yang keempat ialah membaca Fatihah. Ini wajib. Maka wajib membaca Fatihah dalam solat jenazah sama seperti sembahyang-sembahyang yang lain. Berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca akan surah Fatihah. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya shalla ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab wa qala li ta'lamu annaha sunnah. Maka solat ke atas jenazah, maka bacalah Fatihatul kitab, dan dia berkata untuk mengetahui bahawasanya adalah sunnah. Maka sunnah di sini adalah bukan sunat. Maka sunnah Nabi, maka melakukan membaca Fatihah dalam sembahyang itulah suatu benda yang wajib. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Maka sunnah ini adalah sunnah yang wajib. Maka baca Fatihah jangan ditinggalkan dalam sembahyang jenazah. Baik. Bila mana tempat nak baca Fatihahnya? Maka sedia maklum, selepas takbir yang pertama itu yang afdal. Baca takbir yang pertama. Takbir yang pertama itu maka bacalah Fatihah. Kalau dibaca Fatihah takbir yang kedua, boleh tak? Ada orang tanya, boleh tak boleh? Dia baca takbir yang kedua. Yang pertama dia tak baca Fatihah, yang kedua baru boleh baca Fatihah. Terbalik, yang pertama dia selawat, yang kedua dia baca Fatihah. Boleh ke tak boleh? Kata para ulama, boleh.
boleh untuk dia baca pada takbir yang selepas yang pertama, yang takbir yang kedua. Boleh dia baca. Dan jangan pula baca surah pula lepas tu. Kan? Jangan baca surah pula. Kata Abdul ni, kita baca surah ni, kita baca Fatihah ni, kita baca Al-Baqarah lah. Kan? Nak ampunkan dosa si mati ni, kita baca Al-Baqarah lah. Tidak boleh. Tidak disunatkan membaca apa-apa surah. Surah pendek ni pun, Inna a'tainakal kautsar pun tak boleh. Tidak disunatkan membaca surah selepas membaca Fatihah, dan disunatkan mengaminkan selepas membaca Fatihah. Cuma tak baca secara kuat, dah baca pelan-pelan. Wallahi amin. Baca amin dah, sunat membaca amin ketika membaca Fatihah dalam sembahyang jenazah. Baik. Dan bacaan itu dibaca secara perlahan, sama ada waktu siang, waktu malam. Sembahyang malam jenazah dengan sembahyang waktu siang jenazah, samalah bacaannya. Tak ada malam kita baca kuat sikit lah Ustaz, kan? Kita baca kuat sikit Fatihah, ada baca perlahan juga. Berdasarkan riwayat Abu Umamah Sahal bin Hunayf telah berkata, minas sunnah fi salatil janazah an yukabbira thumma yaqra bi ummil Quran mukhafatah thumma yusalli ala nabi thumma yukhlisu ad-du'a lil mayyit wa yusallim. Maka daripada sunnah Nabi ialah dalam sembahyang jenazah itu ialah bertakbir, kemudian membaca ummul Quran secara perlahan, kemudian sembahyang salawat ke atas Nabi SAW, kemudian mengikhlaskan doa untuk si mati, dan kemudian memberi salam. Itu dalil kenapa dibaca perlahan bagi Fatihah dalam sembahyang jenazah. Tak dibaca kuat. Malam pun baca perlahan, siang pun baca perlahan. Dan disunatkan juga membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sunat membaca ta'awuz dalam Fatihah dalam solat jenazah. Baik. Itu rukun yang keempat. Dan rukun yang kelima, tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat, kalau soalan boleh tanya, ada kemusykilan. Yang kelima ialah salatu ala Rasulillah. Itu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia juga adalah fardu, wajib dalam solat jenazah, dan tidak sah solat jenazah kalau tidak ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, Abu Umamah Sahal bin Hunayf tadi, maka kena selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disyaratkan hendaklah dibacakan selawat itu selepas takbir yang kedua. Dibaca pada takbir yang kedua. Dan paling ringkas ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat yang paling ringkas. Selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Dan tidak wajib selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Yang wajib kadar itu, tapi nak tambah sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu adalah wajib dan juga tambah dengan sunat. Dan yang afdal selawat yang sedia maklum ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat tahiyat akhir kita. Itu yang paling afdal dalam selawat kita untuk solat jenazah itu. Baik. Jadi benda dah biasa kita buat, jadi tak susah. Baik. Yang keenam, rukun yang keenam dalam solat jenazah ialah doa kepada si mati. Doa kepada si mati, dan kata para ulama, doa ini adalah doa yang wajib kena baca. Doa memang wajib dalam solat jenazah, bukan sunat ni. Doa ni adalah wajib dan rukun daripada rukun-rukun solat jenazah. Kerana itulah maksud utama sembahyang jenazah ni, tuan-tuan. Maksud utama sembahyang jenazah adalah untuk berdoa kepada si mati. Adapun takbir yang pertama itu, takbir yang kedua itu adalah sebagai muqaddimah untuk nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka dimulakan dengan Al-Fatihah. Kenapa? Dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab dalam berdoa. Kemudian yang kedua, selawat ke Nabi. Itu adab untuk doa itu diperkenankan oleh Allah. Maka yang ketiga, barulah berdoa kepada Allah. Maka ia akan menjadikan doa itu doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka demikianlah doa kita selepas sembahyang. Nak berdoa, maka mulakan dengan puji-pujian kepada Allah, selawat dekat Nabi, lepas tu mintalah apa-apa pun kepada Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah perkenankan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah perkenankan. Bila? Allah alam. Tapi jangan rasa putus asa untuk nak berdoa. Terus berdoa walaupun belum lagi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang ketiga ini ialah dengan berdoa kepada si mati. Ini berdasarkan daripada satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Bila kamu sembahyang ke atas jenazah, maka ikhlaskanlah baginya doa. Ketika doa itu, maka hadirkan doa itu dengan sebenar-benar ikhlas, doa untuk Allah ampunkan kepada si mati ini. Lepas tu kalau yang imam itu ialah ahli kerabat, kaum kerabat yang terdekat, maka lagi-lagilah dengan dia kenali dan dia rasa terhutang budi, rasa kasih sayang, maka mudah-mudahan dia lebih lagi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan orang luar yang mungkin tidak ada pertalian darah dengan si mati pun jenazah tersebut. Baik. Apakah doa yang nak dibaca ketika mana dalam solat jenazah selepas takbir yang ketiga itu? Maka di sini kata para ulama, terdapat paling ringan ialah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu paling ringan, paling ringkas. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini pun orang Nabi sahabat. Jom kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup untuk doa. Dah pun ini kadar wajib untuk baca doa bagi solat jenazah selepas takbir yang ketiga. Senang tak? Senang. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah dia. Dia ni apa? Jenazah ini, ya Allah. Rahmatilah jenazah ini, ya Allah. Maka sudah pun mencukupi doa kepada si mati. Dan kita baca doa ini masa bila? Masa tasyahud, masa duduk antara dua sujud, kita baca doa ni. Allahumma ighfirli warhamni. Itu untuk aku. Tapi bila sembahyang jenazah, untuk si dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dalam tasyahud kita baca, dalam duduk antara dua sujud kita baca Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu kita baca untuk kita. Tapi bila solat jenazah, maka dituntut kita doa yang pertama ialah minta keampunan si mati. Yang kedua, minta dirahmati jenazah ini, dirahmatinya di alam barzahnya, dan dirahmati dengan nikmat di alam barzahnya, kemudian sampai nanti ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati sangat berhajat dua doa ini, tuan-tuan. Apa dia? Minta keampunan dan juga yang kedua dirahmati. Maknanya tuan-tuan, hidup kita ni dan mati kita ni, kita berhajat kepada doa orang lain. Jadi nak orang doa kita, maka kita doalah juga kepada orang lain. Kita nakkan orang doa kita, maka kita doalah kepada orang lain. InsyaAllah Allah yang akan menggerakkan hati-hati orang lain untuk mendoakan kepada kita. Kan kita tengok kematian-kematian yang berlaku mutakhir ini, kan, yang berlaku di tempat kita ni di Gombak. Allahyarham Abang Boceh yang meninggal, kan, seorang pelakon pelawak. Namun Masya Allah, kematian yang dihadiri ramai orang, para asatizah, para pendakwah, para ilmuwan datang penuh, kan, jam dalam Gombak tu, kan. Bila ditanya apa amalan dia, 3 benda yang dilakukan. Pertama apa? Banyak. Yang pertama jaga ibu dia, yang kedua banyak sedekah, yang ketiga menampingi majlis ilmu. Masya Allah, itu kemuliaan dia, husnul khatimah. Jadi siapa yang nak menggerakkan orang datang solat jenazah kita, kalau tak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggerakkan hati-hati mereka untuk datang solat jenazah kita. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, itu doa yang paling ringkas. Doa yang paling ringkas.
Dan doa itu mestilah dibaca selepas takbir yang ketiga. Wajib di situ. Tidak boleh pada tempat lain. Tak boleh baca yang akhir lah. Kita baca itu sunat je doa yang lepas takbir yang keempat itu. Tapi yang wajib itu ialah selepas takbir yang ketiga. Itulah yang paling yang wajib dan juga yang terbaik. Seterusnya tuan-tuan, dalam doa ini juga disebutkan dalam kitab ini ada beberapa lagi doa rantaian doa. Itu antaranya ialah disebutkan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Maksudnya, ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup dan yang telah mati. Nah, kita doakan juga untuk kita yang hadir dalam solat jenazah itu, dan kita doa juga untuk si mati yang meninggal. Wa syahidina wa ghaibina, sama ada yang kami saksikan ataupun mereka yang telah ghaib daripada kalangan kami, jenazah yang ghaib, juga kita sunat baca doa ini. Adapun jenazah yang saghir, yang kanak-kanak ataupun yang dewasa, yang sudah pun tua, sama ada lelaki ataupun perempuan, ya Allah, sesiapa di kalangan kami yang Engkau teruskan hidupnya, maka hidupkanlah dia beragama Islam. Dan sesiapa yang Engkau matikan, maka matikanlah dia dalam iman. Ini doa kita minta. Kalau kita hidup dalam Islam, menghayati agama kita, beramal dengan agama kita. Dan kalau dimatikan, biarlah mati dalam Islam ataupun matilah keadaan iman. Fa'amin fatawaffahu 'alal iman, matilah dalam keadaan iman. Ini yang Nabi sebut ni, mati dalam iman. Itu senyum, kan? Tak semua semestinya kena senyum baru mati dalam iman, kan? Kan? Baik. Jadi itu juga doa dibaca pada takbir yang ketiga. Dan juga disunatkan kalau solat jenazah ghaib dibacakan doa ini juga. Dan kalau ada kanak-kanak yang mati, dibacakan juga doa ini kepada jenazah kanak-kanak. Baik. Kemudian dibacakan juga bagi jenazah lelaki, Allahumma hadha abduka wa ibnu abdaik, ya Allah, inilah hambamu dan anak kepada dua hambamu. Kalau jenazah itu jenazah lelaki. Kalau jenazah itu jenazah perempuan, maka dibaca Allahumma hadhihi amatuk wa ibnihi amatik, ya Allah, inilah hambamu, ini hambamu perempuan dan anak kepada kedua-dua hambamu. Maka ditambah lagi kata para ulama dengan satu lagi doa yang agak panjang. Ini doanya agak panjang. Apa doanya? Dibaca kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbahi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha fakhiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabih wa qad ji'naka raghibina ilaik syufa'a lah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musi'an fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridak wa qihi fitnatal qabri wa adabih wafsah lahu fi qabrih وجاف الأرض جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. Apa maksudnya tuan-tuan doa tadi? Maka disebutkan bila kita berdoa pada si mati tadi, kita kata dia telah pun keluar daripada kesenangan dan kemewahan dunia. Dia dah meninggal. Ini juga peringatan kepada kita. Kita akan mati macam dia, kita akan keluar daripada kesenangan dan kemewahan dunia ini, meninggalkan orang yang dikasihi. Bila meninggal, kita akan meninggalkan orang yang kita sayang, kan? Tak kira lah isteri kita ada berapa banyak pun, satu ke dua ke tiga ke empat ke, semua akan ditinggal. Anak-anak kita yang ada akan ditinggalkan. Mak ayah kita akan tinggalkan. Dan mereka yang menyanyinya menuju kegelapan kubur serta apa-apa yang akan ditempuhinya. Kita akan pergi ke arah kegelapan kubur dan akan ditempuhinya, sama ada gelap ataupun cerah.
Dia telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau sahaja, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Jika kita hadir solat jenazah, maka kita berhukum dengan hukum zahir, dia mati dalam Islam. Maka dibacakan doa ini, dia pun dengan mengatakan dia telah bersaksi bahawa Engkau adalah Tuhan dan Muhammad adalah hamba utusanmu. Engkau lah yang maha mengetahui daripada kami. Hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenar tentang jenazah ini. Ya Allah, dia telah menjadi tetamu Engkau, dan Engkau menjadi penerima tetamu yang terbaik. Bila kita mati, tuan-tuan, kita akan menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di alam barzakh, dan Allah akan menjadi penerima tetamu yang terbaik, yang akan tentukan kita dapat nikmat ataupun menerima azab. Lalu kita pun berdoa lagi, sekarang dia perlukan rahmat-Mu ya Allah. Sekarang si jenazah ini memerlukan rahmat-Mu ya Allah. Engkau boleh tidak mengazabkannya. Allah boleh nak azabkan hamba-Nya, Allah boleh tidak mengazabkan hamba-Nya. Maka kami menghadapi-Mu dengan penuh sukacita kepadamu, memohon syafaat untuknya. Maka kita berdoa kepada si mati, memohon agar Allah beri syafaat kepada si mati, agar tidak dikenakan azab dalam kubur nanti. Baik. Ya Allah, jika dia melakukan kebaikan, tambahkanlah kebaikannya. Ini doa jenazah kepada si mati ni. Kalau orang baca doa ni, Masya Allah, doa yang terbaik tu lah. Lagi panjang lah doa ini. Maka tambahlah kebaikannya. Jadikanlah sebagai sedekatun jariyah, sebagai amalan, sebagai amalan yang berpanjangan. Baik. Sekiranya dia melakukan kejahatan, realitinya kita tak terlepas melakukan kejahatan, maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka jika dia melakukan kejahatan, ampunilah dia ya Allah. Kita mengharapkan orang tolong doa ampun kepada Allah, ampunan Allah kepada kita. Kurniakanlah kepadanya keredaan dengan rahmat-Mu. Peliharalah dia daripada fitnah kubur serta azabnya. Ini fitnah kubur juga azab yang sangat pedih, tuan. Berilah kelapangan baginya dalam kubur. Kita nak kubur kita sejauh mata memandang. Ini nikmat kubur bagi orang yang soleh, orang yang mukmin, orang yang beriman. Kuburnya sejauh mata memandang. Tetapi kubur bagi orang fajir, maka dihimpit kuburnya sehingga bersilang tulang apa? Tulang busuk bersilang. Itu kubur bagi orang yang fajir, ahli maksiat. Baik. Berilah kelapangan bagi dalam kubur, jarakkanlah tanahnya dari dua busuknya, dan dengan rahmat-Mu selamatkanlah dirinya daripada azab-Mu, wahai Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Ini dibacakan juga dalam doa ketika solat jenazah selepas takbir yang ketiga. Baik, mari kita baca sama-sama tuan-tuan doa ini, dan kita lihatkan juga Allah kepada roh-roh yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan diberikan keampunan dan juga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca tuan ikut. Kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك
syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa labqihi birahmatika radaka waqihi fitnatal qabri wa adabah wafsah lahu fi qabri wa jafal arda jambai wa labqihi birahmatika al-amna min adabik hatta tab'athu ila jannatika ya arhamar rahimin. Kalau anda kita meninggal, ada yang mendoakan ini kepada kita, mudah-mudahan maka kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Diajarlah anak kita untuk menjadi imam solat jenazah. Seandainya jenazah itu adanya mayat kanak-kanak, maka doa yang kedua ini diganti, ataupun doa yang seterusnya yang kita bacakan tadi digantikan dengan doa berikut. Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrid as-sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Ini kalau ada jenazah kanak-kanak, maka dibacakan dengan doa ini. Apa maksudnya? Ya Allah, jadikanlah kanak-kanak ini, jenazah kanak-kanak ini sebagai habuan ataupun laba ataupun habuan bagi ibu bapa kandungnya. Ibu bapa yang kematian anak kecil ini, maka beruntunglah mereka menjadi suatu habuan kita nanti di akhirat kelak, sebagai pinjaman, sebagai simpanan, sebagai pengajaran dan iktibar dan pemberi syafaat kepada mereka berdua ibu bapa. Kalau ada anak-anak kita yang meninggal kecil, maka dia akan menjadi syafaat kepada ibu bapanya nanti. Berikanlah timbangan amal mereka kerananya, dan kerana sabar. Kematian anak ni benda yang sangat pedih, benar. Tambah si ibu kalau dah mengandung 9 bulan, tiba lahir meninggal, siapa tak sedih, benar? Ibu akan sedih. Maka dengan dia sabar akan diberatkan timbangan amal nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan limpahkanlah kesabaran dalam hati mereka. Jangan menimbulkan fitnah kepada mereka selepas kematiannya, dan jangan hilang pahalanya daripada dinikmati oleh mereka. Dengan kematian itu memberi pahala yang besar kepada ahli keluarga yang sabar dengan ujian tersebut. Maka kata para ulama, doa-doa ini diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah daripada himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan reka-reka ni. Doa ini diambil daripada riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemungkinan dia menyebutnya dengan memberi pengertiannya sahaja dan riwayat dengan makna. Maka bagaimanapun para sahabat dan para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah telah menerima doa berkenaan sebagai doa yang baik untuk diamalkan. Dan adapun doa yang paling masyhur dan paling sahih dalam doa ketika solat jenazah ialah riwayat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ini yang biasa kita baca. Tadi ni macam tak masa dengar, Ustaz. Yang ni yang selalu kita dengar. Apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bima'i wa thalj wa barad wa naqi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wabdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adhab an-nar. Ini doa yang biasa kita baca, biasa hafal, dan mungkin ada yang baca separuh setakat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu pun tak kenapa.
Kalau ditambah lagi waqid nuzulahu, itu cantik. Itu kita menyatakan, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, lepaskanlah dia daripada apa-apa yang tidak disukainya, dan maafkanlah dia ya Allah, muliakanlah keadaannya dan luaskanlah kuburnya. Wa wasi' mudkhalahu, luaskanlah kuburnya. Waghsilhu bima'in wa thaljin wa bardin, itu mandikanlah dia dengan air salji dan air yang dingin. Mana ni air yang suci, yang bersih daripada dalam bagi jenazah tersebut. Mana sucikanlah, bersihkanlah dia, dan bersihkanlah dia daripada segala kesalahan sebagaimana dibersihkan baju yang putih daripada segala kekotoran. Maka bila kita solat jenazah, kita nak jenazah itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bersih kembali kepada Allah Ta'ala. Dan gantikanlah rumahnya yang lebih baik daripada rumahnya. Maksud dalam alam barzakh, walaupun ditinggalkan rumah di dunia, tapi rumah dalam barzakh lebih baik daripada rumah di dunia. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Maka masukkanlah dia ke dalam syurga, dan peliharalah dia daripada fitnah kubur dan azab neraka. Dan Allah berkata, aku berharap biarlah aku menjadi mayat itu kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas mayat tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka Nabi membacakan doa ini kepada jenazah tersebut. Maka perawi hadis kata, kalau boleh aku nak Nabi baca doa ini kepada aku. Betullah, ini yang doa yang biasa kita baca. Baik. Dan rukun yang terakhir ialah yang ketujuh, ialah salam. Salam itu selepas takbir yang keempat ini, maka kita memberi salam dengan salam yang biasa, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan. Kemudian juga beri salam sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Ini berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berkata, aku telah melihat 3 perkara yang Rasulullah SAW lakukan dan ramai orang tinggalkannya. Salah satunya ialah memberi salam ke atas jenazah. Mana memberi salam dalam sembahyang jenazah sama seperti memberi salam dalam sembahyang. Jadi memberi salam itu adalah rukun dalam sembahyang jenazah. Baik. Kenapa wajib memberi salam dalam solat jenazah? Sebab sembahyang ni ada ihram. Dan kita diharamkan melakukan benda-benda yang dibolehkan kita buat ketika keluar sembahyang. Maka bila kita nak keluar daripada sembahyang, maka kena memberi salam. Wajib memberi salam. Dan disunatkan membaca, sebelum memberi salam, membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini pun biasa kita hafal. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, Tuhanku, janganlah kau haramkan kepada kami kebaikan-kebaikan jenazah ini. Dia buat kebaikan kepada kita, maka biar dia mendapat pahala yang mencurah-curah daripada engkau, ya Allah. Wala taftinna ba'dahu, janganlah kau datangkan fitnah selepas pemergian jenazah ini daripada kami. Itu kita sunat untuk membacanya, tak wajib, sunat saja. Kemudian sunat memberi salam secara jahar. Mana di imam dia akan membaca dengan kuat, Assalamualaikum warahmatullahi, mampu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka inilah rukun-rukun dalam solat jenazah yang barangkali kita biasa buat, kita pernah buat dan mungkin kadang terlupa dan kadang tak ingat. Maka mudah-mudahan andainya berlakunya solat jenazah, kita dapat membuatnya dengan yang terbaik untuk si mati tadi. Mudah-mudahan orang lain juga buat yang terbaik untuk kita, bisa kita berhajat kepada doa-doa mereka untuk diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada soalan? Tanya. Ada soalan? Ya. Pasal soh. Soh. Ada yang tak ada sebaris pun saya dah sentuh dalam kuliah sebelum ini, iaitu solat jenazah ini, maka dia dibuat sunat, dibuat tiga baris, 3 sof. Sunat dibuat 3 sof. Nak duduk dekat-dekat ke apa rapat, maka yang terbaik dibuat apa rapatlah, sebab tidak perlu untuk rukuk dan sujud.
maka rapat dia lah, rapat sangat, dekat sangat, maka sekadar ruang yang selesa untuk kita berdiri dan untuk kita mengangkat takbir. Kalau kita tersandung angkat kena kepala orang pula depan tu, jadi agak-agak lah jarak kita dengan depan tu. Cuma tak boleh ikut soft masjid itu, tambah kalau ramai sangat orang. Jadi maka dengan merapatkan soft itu boleh menyebabkan banyak lagi soft boleh dibuat. Yang afdal ialah dibuat 3 soft solat jenazah. Mana kalau ada tu cuba jadikan dia 3 paling kurang, paling minimum 3 soft. Tak perlulah mesti kena penuh sampai ujung soft tu kiri kanan. Maka tak perlu penuh sampai ke dinding. Boleh untuk dibuat banyak-banyak soft. Itu yang terbaik. Kalau ramai tu dia kena akal genap ke ataupun dia tak kisah? Tak kisahlah kalau dah ramai, takkan nak kira dah cukup genap ke ganjil belakang. Nak kena tanya pula, tak perlulah. Maksudnya bila dah banyak itu yang betul lah. Perempuan ni 3 sah. Sekurang-kurangnya 3 soft berdasarkan hadis Nabi, maka akan diampunkan dosa si mati. Di mana bilangan soft tu mendapat 3 soft. Kita bincang dalam kuliah sebelum ini. Dia bacaan Ustaz kan? Orang mana kata kalau orang sebelum ni dia dapat bagi bacaan Fatihah, dia tak baca. Adakah sebenarnya jenazah tu tak diterima? Adakah solat jenazah tu tak sampai kepada jenazah? Dia tak baca Fatihah. Baca doa-doa dalam tu kan? Takbir kedua dia tak baca. Dia akan takbir je. Akan takbir. Akan takbir je. Itu yang dia tahu. Baik, macam mana hukumnya? Imam mutaba'ah. Kalau dia tu makmum, Allah alam barangkali dengan solat jenazah berjamaah itu mudah-mudahan sampai juga pahalanya itu. Cuma dia itu tidak sah lah solatnya itu, sebab dia tidak cukup rukun tadi. Dia sebutkan rukun tadi mestilah dia ada 7 rukun tadi kan. Dia kena niat, kemudian dia nak kena dia kena angkat takbir, kemudian dia kena berdiri, kemudian dia kena takbir ada 4, kemudian dia kena baca Fatihah, kemudian dia kena selawat, kemudian dia baca doa, kemudian dia kena bagi salam. Mana kalau dia tak kurang salah satu rukun tadi maka tidak sah baginya. Tapi mudah-mudahan dengan solat berjemaah tadi maka pahala itu mungkin akan sampai. Taklah menjejaskan pahala itu kepada si mati, kan? Dan sebab itu dalam bab berdoa ini, doa pada si mati, sebab itulah Nabi suruh kita sembahyang jenazah. Matlabnya tadi untuk doa pada si mati, dan doa itu boleh sampai tak pada si mati? Boleh sampai. Sebab tidak Nabi tak suruh sembahyang jenazah. Sebab doa kata apa ni, buat tahlil ni, kan? Tak sampai ni doa kita si mati, ahli keluarga dia yang buat untuk ahli keluarga dia. Lepas itu kenapa Nabi suruh sembahyang jenazah? Sebab untuk kita berdoa kepada dia, diampunkan dosanya. Maka doa itu insya-Allah akan sampai dengan dalil hujah solat jenazah tadi. Baik. Ada lagi soalan? Ya. Kalau seseorang boleh hadir bertanya kepada orang yang solat jenazah, dia buat sendiri boleh? Okey, soalan. Dia tak sempat hadir solat jenazah ketika solat jenazah dilakukan ke atas jenazah. Itu dibaca secara perlahan. Jadi macam mana nak buat? Maka dia terlepas ketika itu, dah angkatlah jenazah pergi ke kubur. Maka pandangan para ulama boleh untuk dia solat ke atas jenazah di kubur. Boleh untuk dilakukan solat jenazah di kubur, tapi kena jagalah, jangan pergi pijak atas kubur orang lain pula. Mana pastikan tempat itu tempat yang sesuai untuk disembahyang. Boleh juga buat berjemaah di situ, jemaah yang kedua, sebab kita terlepas tak sempat tadi, maka dia nak sembahyang juga maka boleh. Sebab ada berlaku Nabi pernah terlepas solat jenazah ke atas seorang wanita perempuan, maka dia dikebumikan pada malam hari. Kemudian kesiannya Nabi baru tahu kata ada si fulanah telah meninggal. Maka dia bertanya mana dia kubur dia, bawa kepada dia. Maka Nabi sembahyang jenazah kepada jenazah yang baru dikebumikan semalam, karena dia baru dapat khabar ketika itu. Ataupun mungkin untuk berjauhan, maka berjauhan dia tak sempat sampai ke situ, boleh sembahyang ghaib, tapi pastikan setelah jenazah itu sudah pun dimandikan. Dimandikan. Jangan tak mandi dah sembahyang ghaib lah. Dia kena telefon lah, WhatsApp lah, jenazah dah mandi belum? Belum lagi, tapi sembahyang jenazah ghaib. Kata okey dah mandi dah semua. Kan? Maka kita duduk jauh, tak sempat nak datang. Mungkin negara lain, kita duduk di negara lain, tak sempat datang, maka solat jenazah ghaib pun boleh. Menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat, niat sembahyang jenazah ghaib ke atas si fulan yang telah kembali ke rahmat.
Baik. Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, ada satu lagi kau nak sampaikan. Macam mana kalau masbuk solat jenazah? Masbuk solat jenazah ke mana ni? Dah tampak lah. Dia mari, imam dah Allahu Akbar, dia pun baru Allah. Sampai sikit buruk, tak berak pula. Lepas tu ambil wudu, masuk-masuk Allahu Akbar, dah takbir yang kedua dah. Kan? Maka dia boleh tak masuk? Boleh. Dia boleh masuk, pergi, masuk, niat, akan takbir, niat Allahu Akbar. Kemudian dia boleh baca Fatihah. Maka ketika imam dah angkat takbir yang kedua, imam dah baca Fatihah yang pertama, dan imam angkat takbir yang kedua, maka dia boleh untuk terus tinggalkan Fatihah tadi dengan mengangkat takbir yang kedua. Maka dia dapat bacaan Fatihah tadi dengan bersama-sama dengan imam, sama macam mana dia masbuk kalau imam itu rukuk untuk rukuk setelah baca Fatihah. Dia tinggalkan Fatihah tadi, terus dia angkat takbir bersama dengan imam Allahu Akbar. Tak sempat baca Fatihah ni, alhamdulillah, imam angkat takbir yang kedua Allahu Akbar, maka dia boleh angkat terus takbir walaupun tidak sempat membaca Fatihah tadi. Jadi dia terus takbir tanpa perlu tunggu imam mengangkat takbir-takbir seterusnya. Dia tak perlu tunggu gerakan imam itu, malah dia kena ligat imam lah takbir itu. Okey. Dia bukan macam takbir Allahu Akbar baru dia Allahu Akbar, imam takbir Allahu Akbar dia pun baru Allahu Akbar. Macam mana sembahyang ikut rukun sembahyang biasa tu. Dia kena ikut program. Dalam solat jenazah, maka dia kena terus takbir dan cuba kejar takbir imam itu. Baik, macam mana kalau imam dah bagi salam? Imam bagi salam, sebelum imam bagi salam, dia baru sempat takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika itu dia wajib kena bacaan tadi diikut tertib. Dia kena buat. Dia kena buat baca Fatihah, lepas tu selawat, lepas tu doa, dan takbir keempat bagi salam. Tapi yang masih makmum yang masbuk tadi yang sempat takbir yang pertama, takbir kedua imam baru angkat, dia baru angkat, baru tak sempat baca Fatihah tapi dia angkat takbir yang kedua, maka dia boleh ikut follow imam lagi. Boleh berbeza dengan solat-solat yang lain lah. Ini solat khusus untuk solat jenazah. Kadang berlaku masbuk ni, kan, masbuk solat jenazah. Cuma jarang bincang lah benda ni. Kalau Ustaz, dia masuk tu takbir ketiga imam kan? Okey. Jadi dia baru dapat satu lah nanti. Kalau dia ikut imam tu. Okey, imam Allahu Akbar. Okey. Dia baru Allahu Akbar yang pertama. Jadi dia nanti imam takbir yang keempat. Okey. Dia takbir yang kedua lah. Dia jangan tunggu takbir itu. Yalah. Dia tak perlu tunggu imam takbir baru dia nak takbir. Dia takbir lah. Dia Allahu Akbar. Dia tu kejar. Allahu Akbar. Ya. Ya, ligat. Dia bukan sama, dia tak sama macam sembahyang biasa yang kita mesti ikut perbuatan imam. Allahu Akbar, kita mau Allahu Akbar. Kejar. Ligat. Tapi kalau kita buat Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum. Ketika itu kita kena ikut tertib dia. Fatihah, selawat, kemudian doa, kemudian takbir keempat bagi salam. Dan sebab itulah walaupun jenazah dah diangkat, itu masbuk ni, jangan angkat lah. Sebab itulah sunat untuk orang yang mulakan jenazah tengok belakang dah ada ke orang yang masih tengah sembahyang lagi jenazah tu. Jadi lepas tu tunggu sekejap tu kan. Orang kita ada baca doa, ada baca 3 kul pula lepas main nazar kan. Ada 3 kul, kemudian baca doa lagi. Membolehkan makmum yang masbuk jenazah ni lah. Solat jenazah ni untuk selesaikan sembahyang dia. Jadi sunat untuk tunggu sekejap jenazah tadi sebelum diangkat. Sebelum diangkat untuk dikebumikan. Macam sembahyang raya lah. Macam sembahyang raya. Takbir raya. Okey. Takbir itu sunat lah. Takbir raya itu sunat. Kalau diangkat tak cukup 7 pun tak ada masalah. Sembahyang takbir raya tu berarti sunat saja. Tapi takbir ni 4 ni rukun. Dia kena kejar. Tapi konsepnya sama lah, kejar lah. Bimbingan lah. Dia berapa kali kawan tu boleh disemayangkan? Mereka kata kalau ramai sangat ni berapa kali?
Baik. Berapa kali boleh sembahyang? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam solat jenazah ini sebenarnya kalau sebab dia hukumnya fardu kifayah sebenarnya. Bila dah ada sekumpulan yang dah pun sembahyang, maka telah pun gugur hukumnya kepada sebahagian kumpulan yang lain. Tapi seandainya memang ramai sangat dan tempat tu memang sempit dan memang tak muat, kan, maka boleh tak dibuat kali kedua? Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kitab Mu'tamad menyebutkan boleh untuk dibuat kali yang kedua. Dan memang orang dah ada situ dah, bukan nak tunggu orang lain datang lagi dah, memang dah ada situ dah. Maka boleh tak dibuat jenazah sembahyang kali kedua, second round? Boleh. Tetapi orang yang dah sembahyang pertama tak boleh ulang kali kedua pula. Orang dah sembahyang jenazah pertama tadi, kata kita sembahyang kali kedua lah, afdal sikit, kan? Kan dapat 2 kali sembahyang jenazah. Jenazah jangan angkat lah. Jenazah tak diangkat lah. Tak diangkat. Maka boleh tak boleh sembahyang 2 kali? Yang dah sembahyang kali pertama, trip pertama, sembahyang kali kedua. Maka kata para ulama, tidak disunatkan sembahyang kali kedua, sebab sembahyang jenazah itu adalah fardu kifayah. Bila dia sembahyang dah pertama, selesai lah. Kalau dia sembahyang kali kedua, hukumnya mesti sunat. Maka solat jenazah tidak ada sunat, dia mesti fardu kifayah. Maka tidak boleh hukum sembahyang 2 kali untuk orang yang sama. Tapi kalau untuk orang yang lain, maka ada pandangan membolehkan sembahyang kali kedua. Dan ada pandangan mengatakan boleh juga dibuat di kubur. Tapi kalau di kubur tu lebih masyaqqah, tempat dia sempit lagi, maka boleh untuk buat di situ kali yang kedua. Maknanya kalau dah buat solat jenazah di masjid, ada rombongan baru sampai di kubur, lapang kawasan dia, boleh solat sekali lagi. Boleh. Orang yang bukan sekali lagi orang yang dah solat. Orang yang kedua lah, orang yang lain yang tidak sempat solat dan dia memang berhajat untuk solat kepada jenazah tersebut. Ada berapa kali macam Budi Aziz kan ramai datang kan, Sampai habis orang kan, ada masa 3 kali kan. Okey, stop dah, 4 kali dah sembahyang tadi, tak tanam dah ni. Dan bumi boleh lagi kan? Boleh. Tapi itu Mana boleh buat di atas kuburan. Kalau mereka yang baru sampai tak sempat dan dikuburkan, maka boleh boleh disolat di tanah kuburan tersebut. Tapi menjaga adab lah, dengan pijak ke atas kubur orang lain. Cuma berapa kali, Allah alam, tidaklah disebutkan berapa kali itu boleh. Tengok keadaan lah juga tu kan. Kalau di kuburan tak payah ikut kedudukan dah lah. Dah laki perempuan. Laki perempuan semua dalam keadaan kiblat kan. Tapi Kedudukan imam itu. imam kita berdiri laki kepala sana. Tak ada lah. Tak Sebab ikut tu tak lah. ikut lah, sebab semua dah akan menghadap ke arah kiblat. Yang semua akan menghadap ke arah kiblat, arah yang sama kan. Kalau kancing kan kita laki kepala sana. Ya. Itu kalau belum dikuburkan lah. Kalau dikubur terus. Kalau belum dikuburkan, maka sunat jenazah lelaki kepala di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri. Untuk jenazah wanita, kepala di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri. Tetapi berbeza dengan sembahyang di Masjid Nabawi, kata para ulama, kata guru kami, kesemuanya jenazah akan menghadap kepala ke kanan, kakinya ke kiri. Sebab kaki tidak boleh dihalalkan ke arah maqam Nabi SAW. Kerana beradab dengan Nabi SAW, tidak boleh kaki kita menghalau ke arah maqam Nabi. Betul lah, lelaki pun di Masjid Nabi, kepalanya akan letak di sebelah kiri, kaki di sebelah kanan. Cara ingat macam letak tangan semayang lah. Lelaki kepala kanan, kaki kiri. Perempuan bawah, kepala belah kanan, kaki sebelah kiri. Faham tak? Kedudukan kepala ni macam ni. Kita bukan semayang kan. Kepala di sini, kaki, ujung kaki ni, jari ni, kaki. Ini untuk orang lelaki. Perempuan duduk bawah, kepala belah kanan, kaki sebelah kiri. Ini Sunat. Ini kaki kan? Ini kaki, ni kaki, ni kepala. Ni kepala. Jadi ni kepala. Kepala siku kan? Cara mudah nak ingat lah. Cara mudah nak ingat, confuse kiri kanan. Itu sunat saja. Sunat saja. Kadang-kadang tak ikut pun, kadang-kadang ada setengah tak ikut, tak ada masalah. Tapi sunat saja itu kedudukannya ketika letak kepala. Tapi dia memudahkan orang datang masuk tengok nak buat pada kifayah. Bila tengok kepala belah sini, jadi dia punya niat tu dia tahu ni maiti atau maitati. Mayit atau maitah. Maiti. Ya, ada soalan lagi? Dah pukul 9 lebih dah ni. Kita menganggap dalam maksudnya
kepala sini kan Macam mana? kepala kalau lelaki kepala sini kaki sini lah. Ya, ya. Ya. Kita menghadap ke bahagian mana? Kita menghadap ke bahagian yalah. Kita berdiri. Kita berdiri. Kiblat. Maksudnya kepala sini kaki sini. Ya. Kalau perempuan terbalik. Terbalik. Perempuan terbalik. Itu solat lah, masa solat lah. Masa bumi sama semua menghadap ke arah kiblat. Masa solat lah. Masa solat. Ya. Kalau perempuan dah lain. Memang. Ya, betul. Cuma itu sunat sahaja. Kadang-kadang ada setengah main letak kiri kanan tak kira Zuhur ke Islam pun. Tapi yang terbaiknya ikutlah. Kalau banyak kadang-kadang kan dia sebaring. Kadang kalau banyak dia akan letak sebaring. Letak depan itu jenuh lah nanti makan ruang saf. Maka dia letakkan sebaring gitu. Bahkan kata para ulama sunat juga dibuat satu-satu. Tapi kalau dah banyak sangat jenuh lah makan masa sebagainya. Maka nak meringkaskan boleh disemayang sekali saja untuk ke 10 jenazah yang susun letak depan lah. Letak depan elok secara melintang lah. Melintang itu. Kalau letak semua susun ke depan itu dah makan ruang saf. Susah lah. Yang atas bawah pula. Tingkat gitu. Straight letak Imam dah buat ni. Balik naik atas. itu menarik juga tu. Kaedah Allah. Tak nak buat lagi lah. Tapi kalau ada tu boleh bincang si fiqah tu. Tarik juga tu. Disusun tingkat-tingkat kan. Kan tray tolak itu kan. Allah alam. Tapi macam tak baik lah pula kan. Kita letak satu benda tindan di satu atas tray. Ini bukan tray makanan. Ini jenazah kena hormati, memuliakan jenazah. Walaupun dia mandikan, tetap kena muliakan manusia ni. Walaqad karamna bani Adam. Saya akan muliakan bani Adam. Allah alam. Mohon maaf lebih 15 minit atas tajak masa. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Insya-Allah akan datang kita akan masuk bahasan tentang mengebumikan mayat. Kita akan masuk bahasan mengebumikan mayat. Kita cari model. Kita kena pakai video lah kot. Nanti saya tunjuk macam mana cara masukkan. Tanggung atas speaker para Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة